Dia sabut RM40 tak lagi. Malam tu baru tumbuk dah jadi imam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi yang bahagia, tuan pengerusi masjid, tuan imam barisan jawatan kuasa, begitu juga tuan pengurus Felda Lui Muda, tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita dah pun berada pada fasa-fasa terakhir pada bulan Ramadan ini, yang mana kita dapat melihatlah betapa semakin penghujung ni semakin mencabarlah kehadiran ke masjid, semakin mencabar. Pada yang pertama tu kita nampak ramai belia kan, masuk malam ni dah tinggal beliau ya. Tapi tak apalah kan, tak apalah mana yang apa, hanya orang yang merasakan kelazatannya di dalam beribadah, maka dia akan terus mencari ruang dan peluang untuk mempertingkatkan. Itu sebabnya kita kena ingat, dunia ni sementara aja sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Peluang yang ada di dalam hidup kita ni manfaatkan untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila cerita tentang pengimarahan masjid, maka kalau kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 36, yang bermaksud nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya. Petunjuk nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di mana? Di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Jadi itu sebab pergi masjid, pergi masjid. Pergi masjid ni ada orang cakap, pergi masjid belum tentu elok perangai. Betul juga kan? Pergi masjid belum tentu elok perangai. Betul lah tu, tapi ada harapan elok macam tu. Pergi kelab malam tak semestinya tak baik, tapi ada harapan tak baik, macam tu lah kan? Jadi kalau pilih, datanglah masjid. Datang masjid sebab di rumah ibadat yang dimuliakan keadaannya. Datang kita ke masjid, tak ada siapa yang datang dalam masjid nak beramuk, nak bergaduh, tak ada. Datang masjid ni tenang-tenang, kita nak beribadah pada Allah. Syarat utama pengimarahan masjid ialah orang yang terlibat mestilah orang Islam. Mengimarahkan tentu orang Islam, bukannya orang bukan Islam. Orang kafir tak boleh mengimarahkan masjid dan tidak akan diterima oleh Allah. Masyarakat Arab Jahiliyah, sebelumnya pengimarahan masjid ini diceritakan bagaimana Masjidil Haram dulu ada orang-orang Yahudi ni, dia lah ambil khidmat bagi makan ke orang dulu kan, orang Yahudi ni ya, dia bagi dia bagi khidmat memberi minum kepada jemaah haji, dan mereka yakin mereka tu melaksanakan tugas yang besar, walhal apa yang mereka lakukan hanyalah imarah dari sudut binaan dan fizikal sahaja, tapi tidak secara dalaman diri mereka. Dan tujuan masjid dibina adalah untuk menyembah Allah kan, dan tidak melakukan syirik. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-19, yang bermaksud, adakah kamu sifatkan hanya dengan perbuatan memberi minum dan orang-orang mengerjakan haji, dan hanya perbuatan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Maka mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk pada kaum yang zalim. Itu cerita dia. Dulu lah, zaman dulu, akses tu dekat dalam tanah haram tu, dia orang ni Yahudi yang duduk di masyarakat yang duduk di sana,
Dia lah sama sekali bagi kat jemaah haji tu, bagi air, bagi makanan. Jadi dia rasa dia jalankan tugas penting, tapi sebenarnya tak ada tempat di sisi Allah, tak ada nilai kat sisi Allah, kan? Jadi kita ni orang Islam datanglah masjid. Orang kalau dah lama tak datang masjid, tiba-tiba datang masjid, ada harapan sebab nak kenduri. Kalau kadang-kadang tak apa hal tiba datang ni, mesti nak kenduri ni, tahu kan? Tapi kalau ada orang dah lama tak datang, tiba-tiba datang, janganlah kita sound dia, kau apa hal datang ni? Macam rumah kita pula, hal ni rumah Allah, kan? Jadi kita bagi galakan. Seronok tengok sahabat-sahabat datang masjid macam ni. Datanglah selalu, ya. Macam tu lah cakap. Dia perasan ni macam rumah dia, ni rumah Allah, kan? Kawan tu dia tak adalah saja datang kan, langsung balik dia balik. Dan kita cakap macam tu, kan? Mengimarahkan masjid berlaku apabila seorang mukmin berulang-alik ke masjid, mendirikan solat jemaah, beriktikaf dan terlibat dalam kegiatan dakwah, ceramah, kuliah dan seumpamanya. Itulah perbuatan mengimarah, menghidupkan masjid. Hidupkan masjid, kan? Macamnya malamnya kita dengar ceramah, kan, lepas maghrib, kan? Jadi Nabi sebut apa? Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Itu yang kita datang ni, duduk pergi syurga balik hari. Ni ada duduk dengan ceramah syurga dah. Tak kira walau apa pun yang kita buat dalam majlis ilmu, duduk rumah Allah ni, dah dicatatkan pahala kita, termasuklah tidur. Dia dah pek dinding pula, macam mana, kan? Pek dinding, pek tiang. Ni tempat dia ni, dia jangan kacau tu, kan? Contohlah, kan, dia mula cara dia sana tu, itu step-step awal nak lalap tu, contohlah, contoh bukan orang sini, dah tempat lain. Jadi makna kata banyak kebaikan-kebaikan kita boleh buat. Malahan ada satu surau saya jumpa di Perak, kawasan lapang dia tu besar, dia buat gelanggang pingpong, buat gelanggang takraw, dan hidup suasana surau tu. Jadi salah satu sebenarnya nak tarik orang muda datang ke masjid, ke surau. Macam tadi saya nampak ramai jugalah anak muda yang terbabit dengan catering, dengan apa, walaupun catering, tapi maknanya kata tu salah satu cara nak ajak dia datang ke masjid. Biar ada dokek siang tengok Imam Bilal AJK, kan? Semua orang lama, kan? Betul lah, sampai masuk yang muda ni kena ganti. Orang-orang lama, imam pun kalau boleh dia pun nak rehat juga sekali, gili-gili lah, kan? Pehdio, kan? Imam pun nak rest. Bagi maghrib bagi dia bawa, isyak dia ni bawa, contohlah, jangan beban dengan ke imam, kan? Iya. Lagi satu, bila ramai baru bagi imam besar. Lain semangatnya bila ramai orang ni. Yang lama mungkin tak ada, kan? Macam mana tu? Sedangkan makin menuju ke pengakhiran Ramadan, makin kuat kita beribadah kepada Allah. Macam mana Nabi mengetatkan ikatan kain sarung Nabi, kan? Kita tak tahulah, makin geram tengok bini, kan? Makin hujung geram macam mana, kan? Dan kalau kita tengok dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18, Allah Ta'ala beritahu, hanya yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Jadi makna kata orang yang beriman aja, dia kadang di Islam tapi iman tak ada, dia tak percaya, dia tak yakin, hidup macam tu yang hanyut, kan? Aku tak jadi juga. Itu sebab dia sebut dalam ayat surah puasa ataupun ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, ila akhir ayat. Makna kata orang beriman puasa. Makna GPH geng plastik hitam confirm tak beriman. Macam tu lah. Saja-saja dia tak puasa, dia lah datang period lagi teruk dia perempuan tu, faham? Betul kan? Tak berhenti period dia. Tak apa pad dia pakai pun tak tahu lah. Selamba dia tak tengah hari tu makan, beria numbuk lada betul bini ada.
Masak ada tengah hari tu, lelaki marah tu. Masak. Aku lapar ni. Tak berguna jantan tu. Bini masak sebab akur perintah suami. Tapi yang berdosa suami. Itulah kita ni kan. Masjid ni sebenarnya bukan setakat mentadbirnya sahaja, tapi lebih kepada menghidupkan masjid dengan tujuan menyerlahkan syiar Islam. Tu sebab kalau sok bila raya tiba-tiba buat jamuan raya, jemputlah yang India Cina pun datang sama. Jemput, tapi dia duduk luar lah, jemput makan ya. You makan tau, kami nak solat sekejap. Kita pun masuk solat. Allahu Akbar, dongalah imam baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dia kat luar tu orang tersentuh hati dia pun jumpa imam. Imam, saya ingat saya mau masuk Islam lah. Bayangkan. Pahala kat siapa? Satu jemaah ni dapat keberkatan. Tu cerita Satu lagi jemput penceramah luar datang. Janganlah makan dengan JK. Macam tadi kan semua mengasur makan. Macam tu lah. Tu betul. Ada setengah masjid tu dibawa kita pergi makan pada Tamyam, jemaah tak masuk. Wahal duit sumbangan jemaah ni. Faham tak? Ada tempat-tempat macam tu. Saya sahur dalam ceramah kan. Duit banyak kodamut. Tahu kodamut? Kodokut campur komut. Bondo kan. Bagi jamu lagi, bang bagi, ada lagi. Kan? Macam tu. Macam tadi kan, sedap tahu. Pek-pok pun sedap. Kan? Macam tu lah, bagi orang makan yang terbaik. Ni buah punya lisut-lisut bagi ke orang. Oh, bondo. Sini tempat okey, terbaik. Sebab dia lui yang paling muda. Tentulah baik kan. Macam tu. Jadi di masjid umat Islam menemukan ketenangan hidup. Kalau kusut hidup kita banyaklah masalah, tang masjid, insya-Allah tenanglah. Tak ada yang datang masjid poning, tak ada. Berdoa kalau taklah balik tenang, sampai kat rumah dah tenang, dah hampir selesai lah masalah tu, sebab kita buat penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebab lepas bagi salam tu kita minta ampun dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam baca Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Minta ampun dengan Allah. Melainkan ada kat sini yang berani angkat tangan. Alhamdulillah Ustaz, sampai bulan Nompek ni belum ada dosa oleh dia. Tolong angkat tangan. Tadi pun berdosa dah. Kau apa sampai Samsul debat ni? Kau apa ni tak sampai ni? Kau apa sampai ni? Kan ada yang tanya macam tu. Kan yang telefon, dia dah khabar, kau ajak dia sampai lah dia kan. Tanya nyompek sabar tang kelumpu tadi tu. Macam tu Alhamdulillah sampai dengan orang tengah azan kan. Tu dia. Contohlah berdosa ngumpet. Tinggi ustaz ni ngumpet tu. Cakap. Contoh. Tak pakailah dia kopiah, terlupa. Dah duduk pun ingat. Tak apalah kan. Iya, ni cerita tu kan. Sebenarnya kadang-kadang kita tak sadar. Kan Nabi sebut sesungguhnya manusia itu berdosa. Dan sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah. Tu sebab jangan lupa doa. Allahumma innaka afuun karim tuhibul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kau maha pengampun, kau suka pada keampunan, ampunilah kaminya. Minta ampun. Banyak dosa kita mengutuk orang, la ilaha illallah, sampai khabar kan? Apa dia bawa motor buruk tu? Gomok dia ni poso tak? Nampak ayat sampai la ilaha illallah kan? Macam-macam. Bosa kita belagak lah tu. Tengok mulut dia dah. Contoh. Ya kita datang ramai-ramai macam mana kan? Kadang ada yang bodoh bahan nak cakap yang baik-baik.
Kan diceritakan bulan Ramadan ni kan, perihal menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara, kata Ibnu Manzur. Makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, faham? Tak boleh minum, faham? Tak boleh nikah. Ya ke tak boleh nikah bulan puasa? Boleh tak nikah bulan puasa? Boleh. Langkah penjimatan. Majlis akad nikah berlangsung pada waktu sahur. Jimat sahur kan. Apa nak panik kepala? Tapi bukan tak boleh nikah, boleh nikah, cuma perbuatan orang bernikah tu tak boleh. Waktu siang 10 malam terakhir Nabi mengetatkan ikatan kain sarung dia, sebab Nabi tidak menggauli isteri dia. Ni makin hujung makin geram kat bini macam mana kan. Yang bini pula makin hujung makin panis ya. Mana berkomban pandai lah dia berkomban bulan puasa ni. Berkomban bawah kipeh, botol-botol ngadap laki dia. Meleleh-leleh heliu laki. Aduh. Apa tak tengok bini lah. Kenapa lah kau berdiri depan dia ni? Betul dia lah ngacik tu cakap, ada tu bangko tak ada mana selera tu ustaz. Jangan main-main bulan puasa. Orang lelaki ni nampak tiang elektrik pakai skirt pun lawa. Macam mana kan? Macam tu lah lebih kurang. Di masjid tenang, suci jiwa kita, terdapat majlis yang bermanfaat. Tadarus. Ramailah kata tadarus. Ni geng more ramai bodoh kan, bukan masjid lui muda lah, tempat lain. Ni lui tua. Dia makan geng-geng more sepanjang kat luar, dia boleh tinjau kat dalam tu. Tak ramailah orang tadarus malam ni. Mana poi orang? Makna yang bercakap tu bukan orang. Mau orang ke? Mailah masuk tolong kan? Tolong mengaji sekali. Itulah dia. Kan? Dan begitu juga bila dengan mengaji Quran tu hati kita tenang, hati kita lapang dalam masjid. Datang majlis ilmu pun tenang, rasa lapang, rasa bahagia kan? Dan begitu juga masjid bagi umat Islam adalah institusi membina masyarakat yang terbaik. Kita bina masyarakat. Setiap kuliah ni tak ada, saya tengok tu senarai dah. Tasawuf dan ihsan. Kelas takmir daripada Ustaz Syafiq, semua benda-benda baik tu. Bukan saja-saja dia keluarkan iklan tu. Bukan suruh tengok siapa pencamai, suruh datang. Time Samsul debat nampak muka kau, dia kata dulu, Pak. Yang lain pula tak ada lah. Datang ramai-ramai. Jangan bagi sebab tak tahu. Bak kata orang dulu-dulu, cantik toluk pantai landai tambah perahu tapi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Betul tak? Betul. Orang tua-tua dulu macam tu lah. Dia cakap bahasa kiasan kan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Itulah maksudnya. Banyak kan kita boleh belajar kelas ni, belajar macam mana nak baca Fatihah, membotolkan Fatihah gitu. Belajar tentang zikir-zikir yang baik. Umat Islam ni kalau kita tengoklah macam mana Nabi ketika perjalanan Nabi dalam Isra' dan Mi'raj. Kan salah satu tu Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim di tangga langit keberapa tu, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim khabar? Belum pernah lah dah. Ni terjemahan ya, macam tu burak dah, terjemahan. Alah burak ni 9 lah Nabi Ibrahim tu. Nabi Ibrahim beritahu kat Nabi kita, belum pernah lah aku tengok umat yang paling masakin ni. Umat kau lah. Umat Nabi Muhammad paling miskin ni. Very poor. Macam mana lah Nabi tanya? Macam mana lah? Umur dah lah tak panjang, pemalih beribadah. Tu miskin tu. Umur dah lah tak panjang, pemalih pula beribadah. Kalau tanya zikir ke ustaz, tolonglah bagi zikir pendek-pendek. Pendek minta. Bagilah zikir yang senang, yang senang ni betul. Jadi yang hafal panjang-panjang siapa? Imam ya.
Biar imam lain ikut lah. Itu cerita. Sembahyang pun buat yang wajib-wajib ya. Itu pun kadang ada yang tinggal. Ya kan? Kadang kita tu lah pemalih, mengaku tak mengalih beribadah, mengaku tak? Bukan? Bukan cakap orang, termasuk yang cakap ni. Kadang kita terlampau banyak benda lain yang kita buat, kita lupa. Itu salah. Jadi apa pesan Nabi Ibrahim? Suruhlah umatmu menanam tanaman-tanaman syurga. Apa tanaman-tanaman itu? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam satu ayat sebut subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amalkan baca tu untuk tanam tanaman-tanaman syurga. Sebab ini adalah khazanah daripada syurga yang diturunkan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Orang lain tak dapat. Di masjid juga akan timbul rasa penyatuan. Kita rasa nak baik dengan orang, tak ada rasa nak gaduh. Assalamualaikum, sihat? Macam mana? Okey. Macam tu. Tanya khabar, menyapa dan sebagainya. Dan tak ada beza dah kita datang masjid ni. Dia sebabkan dia ketua kampung, maka dia tu sah pertama. Tak semestinya kau ambil belakang lah. Kan? Macam tu. Untuk yang sah pertama, untuk mereka yang bergaji 5,000 ke atas. Saf yang kedua 4,000 ke atas. Saf yang kelima B40. Tak ada macam tu lah. Malam ni jemput hadir, tengok nampak banner kat depan dengan bersama dengan Syamsul Debat. Muslimin Muslimat dijemput hadir. Dia naikkan banner tu potang tadi sebab takut ramai. Agaklah. Tak ajak. Berapa? 3 minggu dah. 3 minggu dah. Muslimin Muslimat dijemput hadir, kata kan. Jemput orang datang. Benda baik kan. Tapi itu cakap tadi tu. Makna kata kita ni dapat orang kata menimbulkan semangat penyatuan. Tak ada nak bercakap bergaduh dah. Datang ramai-ramai. Tak ada beza dah. Tu sebabnya 7 golongan. 7 golongan. Kenapa cerita pasal pengimaran masjid ni? Kenapa pihak masjid pilih tajuk ni? Rupanya Nabi pernah sebut 7 golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah ketika di akhirat besok. Dan yang mana tak ada naungan selainnya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil bukan cerita Tuan Agung, bukan cerita Tuan Besar, bukan cerita Perdana Menteri sahaja. Termasuklah jawatan CEO rumah tangga. Jadi ketua keluarga pun kena tanya, jangan ingat boleh lopeh. Yang kedua, yang mendapat naungan arasy Allah ni, apa dia? Orang muda yang menyebutkan dirinya beribadah kepada Allah. Itu kedua. Jadi adik-adik orang muda datang masjid. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Dia balik kampung pergi mana-mana pun, dia tetap masjid jauh, tak ada tanya anak. Ada okey abah kat mana? Okey, hantarlah abah pergi. Abah nak pergi masjid. Dia nak pergi masjid dia. Hati terpaut pada masjid. Keempat, orang yang bercinta, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, berkasih sayang kerana Allah. Yang kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun ditolak yang buruk lagi tak selera. Yang keenam, orang yang bersedekah tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Maknanya menyembunyikan sumbangan dia. Dan yang ketujuhnya, orang yang duduk bersendirian basah pipinya dengan air mata, mengenang dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tu hati yang terpaut pada masjid tu, datang seronok datang masjid. Macam ni punya selesa, taba kapet, sujud tabonam muka, apa lagi nak? Nampak? Ekon je tengok lah. Yok bukan main-main. Yok tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hui. Ini kalau pasang semua, mengelatuk dia sujud. Kan? Ada yang bawa aku macam tu lah. Nasib baik tak buka aircon ni. Ada buka. Nak tunjuk sombong tak sombong. Hujan kat luar, buka aircon. Nampak? Sebab panis Ustaz. Iyalah, betul tu. Kan? Sumbangan orang ramai online kan.
Macam tu lah kan. Iyo, apa lagi nak? Kemudian selain daripada itu, kan, upacara keagamaan, masjid berfungsi sebagai tempat melakukan solat, yang mana hadis disebutkan sebagai solat itu merupakan tiang agama. Jaga tiang agama, selamatlah segala tiang, termasuk tiang rumah tangga, termasuklah tiang kehidupan kita dalam berniaga, mencari nafkah, semua akan terjaga dengan solat. Ya. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Kan? Jadi janganlah kita abaikan. Begitu juga bertasbih kepada Allah di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Lelaki tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual belinya daripada mengingati Allah, dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut pada satu hari di mana hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Surah An-Nur ayat 36 hingga 37. Begitu juga masjid ni ada fungsi sosial, maknanya percampuran pergaulan masyarakat. Tu sebab kita tengok kat luar tadi, semua orang boleh datang. Semua orang boleh datang. Kita tak berbeza, datang ramai-ramai, donga kuliah sama-sama. Kejap lagi kan semua orang nak sembahyang isyak, sembahyang tarawih, sembahyang witir sama-sama, dan kemudian berzikir, bertahlil sama-sama, akhirnya doa sama-sama dan baca niat puasa sama-sama, kan? Alhamdulillah. Ni yang kita nak. Yang kat luar yang beramuk tapi lantak lah. Kita dalam masjid jangan politik. Selalu saya bosan tu. Tak sah cerita-cerita politik. Kalau benda tu boleh menyebabkan kita bergaduh dengan kawan kita, baik jangan sebut. Pilihan yang ayah usah pangkah benar. Kan? Sementara ya. Kita bergaduh, kawasan ni dia kat parlimen ni, elok berpaluk-paluk, tak ada apa pun. Makan sesama. Kita baling-baling kursi kat balai raya pula rupa. Janganlah fanatik mana. Pada saya senang betul lah. Kalau tak betul lah. Tu saya balun tu tak ada, saya peduli dah. Kan? Nak tunjukkan sementara, semua sementara dunia, jawatan sementara. Takkan kita tak belajar lagi betapa sementaranya jawatan tu. Kota kampung berapa kali tu ke arah je cakap. Tak pening. Mengundi sekali 3 Perdana Menteri dapat, tak pening. Kan? Contohlah. Jadi sementara tak? Sementara. Pengurus Felda yang keberapa dah ni? Contohlah. Kan? Pengurus kan dia betul-tukar kejap dia pergi sini, kejap pergi sini. Macam tu lah kan? Iya. Saya sendiri pun pernah jadi pengarah undang. Sampai masa pencen. Sementara. Jadi tak boleh nak sombong-sombong datang masjid ni. Kan? Oh dia tu dulu di. Oh dulu tu. Oh iya kau? Iya kau? Macam tak percaya. Macam tu lah nama kau. Dah pencen. Kemarin garang kat pejabat tu. Mana file tak dibaling kat muka orang. Contohlah. Contoh. Sampai masa pencen, maknanya Allah bagi pinjam je jawatan tu. Kan? Begitu juga masjid ini juga menjadi proses pendidikan atau tarbiyah. Ajar anak-anak ni budak-budak ni dah ramai dah. Kita buat pertandingan azan kategori subuh. Contoh. Dia lain kategori subuh dengan kategori maghrib. Kategori maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib tu. Subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu ya. Subuh. Tapi dia punya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu lalap orang tu. Kan? Jadi adik-adik ni bila dia dah hafal tu ada Johan, naib Johan. Buat jadual dia azan. Panggil dia datang. Kan? Bilal bukannya tak apa. Bilal bukan dia tak tua dah. Tapi bila orang tak ada datang, semangat hilang. Tu yang subuh. Allah. Jari bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Dia lah salih lah. Orang tak ada. Bila nak semayang, imam pandang dia pandang imam. Kan? Baru sebut dah azan. Kan? Bagi budak-budak muda, adik-adik ni jadi.
Lepas tu dia belajar. Masuk saf depan dia. Kau semua cenekir ada belakang. Dua lah depan. Masuk. Belajar. Sampai masuk, konolah ganti. Orang perempuan dia belakang tabir tu. Dia dengar tu siapa imam malam. Siapa imam tarawih malam ni. Allahu Akbar. Oh, macam ni. Dia kat belakang. Kerana Allah habislah kita. Contohlah sini okey, tempat lain. Ya. Tapi slow lah ustaz. Slow okey, sembahyang tarawih ni nak kerja-kerja nak pergi mana? Kan adab ikut imam, ikut pada mula sampai habis. Iya. Imam macam tu relax ya. Tak ada nak capek pada nak pergi mana. Kalau dia bila puasa ni, kalau buka puasa tu makan banyak bona, dia tiga je keadaan yang dia marah. Pertama, imam laju marah dah. Qaril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Umat capek. Allah tu yang nak terkeluar balik channel dia tadi. Imam slow lagi marah juga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senyap dia. Alah senyap imam ni. Orang tak peranyat orang. Ar-Rahmanir-Rahim. Hui kawan tu kat belakang. Woi ni baru isyak ni woi. Belum tarawih ni dah kan. Nah tu. Relax. Marah imam laju marah, imam slow marah. Imam tak bunyi lagi marah. Apalah senyap lah imam ni. Imam tu tadi blur. Akad ke berapa dah ni? Biar macam-macam bulan puasa ni. Tapi saya dah dengar dah lui muda tak ada macam tu tempat lain. Ya. Fungsi ibadat begitu juga anak-anak ni dia berikan tarbiyah. Anak-anak muda ni bagi semangat, belajar rajin-rajin. Benarkan guru-guru kalau nak buat kelas dekat tepi tu, nak buat tuition untuk anak-anak, silakan. Hidupkan masjid. Kan? Begitu juga dalam satu hadis Nabi menyebut, siapa saja yang pergi ke masjid atau pulang dari masjid dan mendahulukan amalan itu daripada perkara lain, maka Allah SWT akan menyediakan untuknya jamuan daripada dalam syurga setiap kali dia pergi dan pulang itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sayang, tapi itulah kita tak ramai datang. Malam ni kira ramai lah. Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Jadi punca apa? Sebab pahala ni tak nampak dengan mata kasar, dengan hati je. Dengan hati kita. Semayang jemaah berapa kali ganda daripada semayang seorang pahala? Berapa kali ganda? Berapa kali ganda? 27. Tak ada siapa berfikir dalam 20 lebih macam tu, tak ada. Semua cakap 27. Semua orang tahu. Tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala 27 kali ganda tu tak nampak. Cuba kalau tukar 27 kali ganda tu jadi 27 ringgit macam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cek dah paket 27 ringgit. Yang seorang tu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada lah. Ya Allah tak ada. Oh sistem. Lambat sikit. Tuan-tuan. Agak apa berlaku? Penuh masjid. Penuh. Masa tu orang perempuan kat belakang burak aja nah. Kau berapa lama dah semayang sini? Baru 2 minggu banyak duit kau. 27 kali 5 kali pek boleh. Banyak. Dan baru tahu tak berguna tu jiran dan. Tak ada khabar pek 27 ringgit. Marah dah. Walhal pun ceramah semua 27 kali ganda, 27 kali ganda, 27 kali ganda. Orang perempuan tu burak orang lelaki tak. Orang lelaki dibincang isu dasar. Agak-agak kau lah man. Kalau kita makmum dapat 27, imam dapat berapa? Tu soalan tanya. Ditahan ni motor imam. Baik imam cakap, imam dapat berapa imam? Imam ni pun dah hadir.
Alhamdulillah. Cakap, mam. Macam ni lah. Ni contoh tau, tak betul pun contoh. Dia kalau lupa-lupa kurang dapat Kalau elok hari tu khusyuk lebih banyak dapat. Tapi busuk-busuk pun RM40 tak lari lah. Contoh lah. Dia sabut RM40 tak lari. Malam tu baru tumbuk dah jadi imam. Tapi masalah yang Allah janjikan 27 kali ganda tu lagi besar pada RM40 kita cerita. Tu cerita mengaji pun hongeh je dia tak ramai tu. Kan tadarus puas betul nak baik khatam Quran. Mana nak terdayu kalau orang tak ramai. Kalau ramai boleh seorang sikit kan baca. Yang seorang tu adan bukan tak nak ngaji dah. Adan baca mengangkat aja. Orang lain elok berselok kau mengangkat kenapa? Tak kena nan tujuh on nak dia mengangkat apa hal lah. Tak ada lah baca tak lancar. Sebab apa? Sebab dah lama tak baca. Tu cerita kan? Cara terbaik mengajak orang ramai mengimarah masjid adalah melalui kuliah-kuliah. Contoh macam ni lah. Tu yang dipanggil Samsul Debat malam ni. Mudah-mudahan dengan ni ramai ni jangan malam ni je. Tahu kan? Tahu. Saya ingat hari tu saya ceramah dekat Teratak Zakbar sebelum poso. Untuk grup persatuan apa? Persatuan Aktiviti Warga Emas Pawai. Saya pun nak ceramah, saya tengok semua perempuan tua-tua tu. Laki tak ada. Habis mati dah jawab golak. Saya goli itu saya 5 minit saya berhenti ceramah dia tolak dia jawab macam tu. Habis mati lakor dah. Ayo sah tu. Sebenarnya dunia ni semua tak tahu. Datang masjid ni tempat terbaik. Saya pernah sekali kuliah subuh di Seremban. Ada satu surau. Saya sepatutnya lepas main subuh tu ada kuliah subuh. Batal lah itu. Sebab ada seorang jemaah wanita duduk kat kursi. Suatu hari ingat dia tidur. Meninggal. Allah. Tak standby. Dah ambil wuduk. Tengah tunggu nak sembahyang duduk kat kursi. Meninggal. Kita jangan perasan panjang umur kan. Tompah baju raya sepapan tak cukup kodai dah kat bahau tu. Habis sampai pergi ke Seremban, habis Giant segala kodai lunggah. Kau tengok bajunya, kau tengok pagi raya esok dan pakai macam mana. Soalannya confirm ke hidup lagi pagi raya tu. Dia punya lagak tu kan. Jadi jangan kita panjang umur, kita berangan panjang umur, tapi manfaatkanlah masa dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita ni dalam datang ke masjid ni bukan apa, satu perkara kita faham mengimarahkan masjid ni nak selamatkan kita. Kata Abu Lais As-Samarkandi, tanda bertakwa ni takut kepada Allah ada 7 perkara. Pertama pada lisan dia, dia tak cakap benda yang tak baik, cakap benda yang baik-baik. Mengaji, berzikir. Kedua pada pandangan mata dia pandang yang elok-elok. Ketiga pada hati dia tak ada tamak, tak ada dongki, tak ada sombong. Yang keempat terlihat pada perut dia tak mengisi perut dia dengan makanan-makanan yang haram. Dia akan cari benda-benda yang halal. Kemudian seterusnya terlihat pada tangan dia buat benda-benda baik, tak buat benda tak baik. Seterusnya yang keenam terletak pada langkah kaki dia melangkah ke tempat-tempat yang baik. Ini mengimarahkan masjid ini nak ajak orang melangkah ke tempat yang baik. Lama-lama bila kita pergi masjid, sepatutnya terhindarlah kita pada benda-benda tak baik. Itu namanya dalam tajuk kesempurnaan ibadah. Nak capai kesempurnaan ibadah kena ada empat. Kena ada ilmu. Kedua kena ada ikhlas. Ketiga ada perubahan pada perangai dan tindak tanduk. Dan keempatnya mestilah dimulakan dengan niat. Faham kan? Jadi barulah betul kena datang ke masjid. Tingkah laku kita datang ke masjid betul lah tu. Tapi kalau ibadah tapi masih lagi buat benda yang tak elok, maka ada masalah dengan ibadah dia. Semayang ngumpet laju ya. Aduh bodoh. Kau tahu tak? Apa? Ngumpet.
Semayang nombor ekor laju ya. Kau cucu kau berapa dah? 3. Kau 4. Kau belum ada lagi. Kau 2. 3, 4, 0, 2. Jadi tu. Itu pun burak tanya cucu tu. Kono pula tu. Dia tikam kono pula. Dah lah kono yang paling kurang hajar tu dia belanja lah JK masjid. Sendawa JK masjid makan. Ayo, kau apa hal ni belanja makan tiba-tiba lah birthday saya tiap-tiap bulan kotor birthday kau. Gitulah tak tahu kan. Contohlah. Jadi sepatutnya lah masjid ni menjadikan kita manusia yang lebih baik. Datang kita sujud merendah diri kepada Allah Ta'ala. Dan jangan lupa ya, sesungguhnya Nabi dalam satu riwayat macam mana Nabi naik ke atas mimbar, Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali Nabi sebut. Sahabat tahu pula kau amin lah. Siapa doa? Tak nampak siapa doa. Sesungguhnya aku dengar malaikat Jibril berdoa. Dan salah satu daripada doanya, binasalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Jadi jangan kita sia-siakan. Berbaki beberapa malam yang akhir ini, janganlah kita sia-siakan. Kok pemalih benar pula. Jangan tinggal maghrib, isyak, tarawih, witir dan sahur. Berbuka tu tak payah hajar sebab memang berbuka. Maknanya berbuka, maghrib, isyak, tarawih, witir dan sahur. Jangan tinggal. Sebab dikatakan bermulanya Al-Qadar itu adalah selepas maghrib sampailah sebelum subuh. Kau janganlah. Minta ampun dengan Allah. Saya tak dapat tanda Ustaz. Tak apalah. Buatlah mana yang boleh. Mudah-mudahan kalau malam tu malam Al-Qadar kita tak ketinggalan. Allah pilih orang yang dapat tanda tu. Confirm weh. Dan nampak malam tadi Lailatul Qadar. Mana kau tahu? Depan rumah dan sujud pokok. Iya. Potang dengan pokok tu dah tak ada. Masjid daerah ada di punggahan pokok tu tumbang. Bukannya sujud. Kan? Satu lagi pasang pelita tu. Malam 7 likur kau jalan. Sambil itu bila nyalo cahaya mah kau, barulah malaikat nampak mah kau. Dia ingat malaikat rambun jam juga kan. Jadi fokuslah kepada ibadah ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, terima kasih banyak. Bak kata orang lain tu dah bosan, ajaklah saya lepas raya sondam sikit makan. InsyaAllah ya. Nanti kita panggil lagi. Memanglah dia Ramadan ni tak boleh tu nak ceramah lama-lama kan, kesian orang nak kerja tarawih lagi. Jadi apa-apa pun bak kata orang sepandai-pandai itu pai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir biarlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalaulah ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik Felda alui muda ni menyemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya.